Salam sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sektor tenaga, yaitu masih lagi dalam bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam. Jadi sebelum ini kamu sudah belajar tentang maksud teknologi hijau dan juga kelestarian alam sekitar dan juga tentang sektor-sektor yang terlibat di dalam teknologi hijau. Jadi kita akan lihat sektor yang pertama yaitu sektor tenaga. Jadi untuk hari ini apa yang akan kamu belajar? Ada 3. Yang pertama memerihalkan isu sosio-saintifik. Kedua, menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Dan yang ketiga, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Jadi pertama sekali, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan isu sosio-saintifik. Apa yang kamu faham tentang isu sosio-saintifik? Jadi masalah terbuka yang merupakan isu social controversy yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Jadi itu adalah maksud isu sosio-saintifik. Dia adalah masalah yang melibatkan semua orang dalam dunia yang sebenar dan masalah ini ada kaitan dengan sains. Jadi itu isu sosio-saintifik. Dan isu ini dia timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. So, akibat daripada perbuatan manusia sendiri. Jadi kita lihat isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan alam sekitar. Di mana isu ini dia berlaku pada hari inilah. Yang pertama adalah pemanasan global. Suhu dunia semakin meningkat. Kedua, isu penebangan hutan. Semakin banyak hutan kita diterokai. Jadi kawasan perhutanan itu semakin sedikit. Isu pencemaran air. Isu pembuangan sisa yang tidak terancang. Termasuklah sisa domestik, yaitu sisa yang disebabkan oleh pengguna, yaitu kita sendiri dari rumah kita, dan juga sisa perindustrian. Dan yang seterusnya adalah pencemaran udara. Jadi ini adalah semua sosio-saintifik. Kerana isu ini dia berada pada dunia yang luar. Dia adalah isu sosial yang kontroversi dan ada kaitan dengan sains. Jadi di dalam sektor tenaga, isu sosial saintifik yang berkaitan adalah tentang penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu, iaitu contohnya petroleum, gas asli dan arang batu. Jadi penggunaan sumber tenaga ini dia semakin hari semakin meningkat mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia semakin banyak. Jadi sekiranya keadaan ini akan berterusan, apa yang berlaku, sumber bahan api fosil akan habis. Jadi bahan api fosil yang inilah petroleum, gas asli dan juga arang batu. Selain daripada itu, apabila kita menggunakan bahan api fosil ini, pembakarannya itu akan menghasilkan gas rumah hijau, contohnya karbon dioksida. Di mana gas rumah hijau ini, dia adalah salah satu penyumbang kepada pemanasan global, iaitu suhu dunia semakin meningkat dan pemanasan global ini semakin hari semakin kritikal. Dan kesan daripada pembakaran bahan api fosil ini juga, dia boleh menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Dan perubahan iklim yang ekstrim ini, dia boleh menyebabkan berlakunya kemarau yang panjang dan pelbagai lagi bencana alam yang lain.
Seterusnya, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Jadi, sektor tenaga menitikberatkan beberapa perkara memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Ada dua perkara yang dititikberatkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosial saintifik berkaitan dengan sektor tenaga, iaitu yang pertama, cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Dan yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Jadi kita lihat yang pertama dahulu, iaitu kita cuba mencari sumber tenaga boleh baharu. Kerana dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu ini, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan juga perubahan iklim. Jadi apakah sumber tenaga yang boleh baharu? Jadi ada 4 contoh di sini. Yang pertama itu adalah sumber tenaga angin. Sumber tenaga angin, yang mana sumber ini merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Kemudian kita ada sumber tenaga hidro, yang mana sumber tenaga hidro ini merupakan sumber tenaga utama untuk penjanaan tenaga elektrik di negara kita, Malaysia. Kemudian kita ada sumber tenaga solar. Sumber tenaga solar ini antara sumber tenaga yang boleh berpotensi dibangunkan kerana Malaysia menerima cahaya matahari yang mencukupi sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita panas, ada matahari. Jadi dia ada potensi. Dan yang keempat ini adalah sumber tenaga geoterma, iaitu kita mendapatkan ataupun kita menggunakan haba di dalam permukaan bumi untuk menjana tenaga elektrik untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil tadi. Tetapi untuk sumber tenaga geoterma ini, faktor geografi yang sesuai menjadi keutamaanlah sumber ini. Bukan semua tempat yang sesuai. Jadi selain daripada penggunaan sumber tenaga boleh baharu ini, kita ada kecekapan tenaga, di mana kempen amalan kecekapan tenaga yang disarankan dalam pelaksanaan teknologi hijau. Jadi apa yang dia buat di sini? Dia telah memberikan kesedaran kepada pengeluar barang elektrik menghasilkan peralatan yang cekap penggunaan tenaga. Jadi sekarang peralatan elektrik kita dia ada bintang di sana itu. Jadi kita lihat bilangan bintang. Semakin banyak bintang yang diberikan, maksudnya barangan elektrik itu semakin cekap tenaga. Selain daripada itu, di dalam kempen amalan kecekapan tenaga, pengguna juga disaran supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Jadi bagaimana kita mau berjimat cermat ini? Contohnya, menutup suis. Peralatan elektrik yang kita tidak gunalah. Bila kita tidak menonton televisyen, kita tutup suis dia. Bila kita keluar dari bilik, kita tutup suis kipas, suis lampu dan sebagainya. Jadi itu adalah antara saranan kepada pengguna elektrik, iaitu kita lah. Okey, jadi murid-murid itu sahaja untuk hari ini, tidak banyak. Cikgu ada berikan tugasan, nanti cikgu share di grup Telegram. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas.